Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dalam analisis awal ni. Salam satu Ramadan. Hari ini kita bercerita dan juga berdiskusi mengenai isu pelarian Rohingya, di mana sebulan yang lepas masyarakat Asia Tenggara, khususnya malah masyarakat dunia, dikejutkan ataupun disentakkan dengan satu berita di mana bot-bot pelarian Rohingya ini terdampar dan juga terkandas di tengah lautan dan dinafikan hak mereka untuk mendarat di Malaysia, Thailand dan juga di Indonesia. Ada kisah menarik di sebalik itu, di mana sebulan lepas juga sekumpulan nelayan menyelamatkan pelarian Rohingya sekitar 400 orang, dan ini menjadikan mereka mendarat di Aceh, di dua bandar di Aceh, dan ada wujudnya kem pelarian di sana, dan NGO dari Malaysia juga turut bersama untuk melihat dan turun padang sekali untuk melihat keadaan di sana. Dan saya nak bersama dengan Tuan Haji Muhammad Shah Syafiee, merupakan pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Al-Ittizam Relief Program ARP, yang berkunjung ke kem pelarian di Aceh baru-baru ini, di dua buah bandar, di Kuala Langsa dan juga di Bayan. Dan mungkin kita dapat fahami, kalau kita singkap semula kejadian sebulan yang lepas, kalau kisah di Aceh itu sedikit yang menarik, kerana walaupun ditegah ataupun dilarang oleh pihak berkuasa Indonesia di sana, bot-bot nelayan masih lagi cuba untuk menyelamatkan pelarian Rohingya yang terkandas di tengah lautan. Jadi ini melihat bahawa usaha kemanusiaan itu datangnya daripada masyarakat itu sendiri. Kalau Tuan Haji boleh ceritakan dengan kongsi kita imbas semula sebulan lepas bagaimana? Ya, Alhamdulillah. Di Aceh ini satu yang unik lah, satu yang unik, di mana kerajaan Indonesia sendiri dia tidak menggalakkan semasa tu, semasa lebih kurang pertengahan bulan Mei, tidak menggalakkan orang-orang Rohingya ni untuk mendarat di bandar Aceh, di kawasan-kawasan Indonesia lah, di Sumatera terutamanya. Jadi tapi walaupun yang menarik itu kan, yang mana sekumpulan nelayan-nelayan Aceh telah dengan beraninya lah, kita kata berani, melanggar arahan kerajaan pusat, maksudnya kerajaan pusat lah. Kita kena faham di Aceh ni dia ada kerajaan otonomi Aceh. Ya, kerajaan otonomi Aceh yang memerintah di Aceh tu. Dan mereka ni ialah dulu selepas perjanjian damai dengan GAM. Dia ada sejarah GAM tu ada kena berkaitan dengan ini. Okey, dia di situ kebanyakan dia punya wali kota semua orang pemimpinannya daripada GAM. Dan mereka ni pernah jadi pelarian. Dia pernah jadi pelarian. Dan mereka mendapat perlindungan di banyak tempat di Malaysia. Ramai datang ketika dulu mereka datang tinggal di Malaysia sebagai pelarian. Ada yang pergi ke Sweden dan banyak kali. Jadi bila mereka melihat bahawa ada sekumpulan orang Islam daripada Rohingya datang dan hanyut di laut, dan mereka juga mengetahui bahawa mereka ni tidak dibenarkan mendarat di Thailand dan juga tidak dibenarkan mendarat di Malaysia. Jadi mereka terjumpa sekumpulan nelayan ini duduk di tengah-tengah laut, di antara Malaysia dengan Indonesia. Dan mereka tanpa terus menyelamatkan mereka, tarik bot mereka dan mereka mendarat di Lok Semawi ada, di Bayan ada, di Kuala Langsa ada. Jadi semangat ingat balik. Saya ingat dia apa yang diberitahu oleh wali kota Langsa. Bagaimana ceritanya itu? Kerana kalau dibaca daripada laporan-laporan antarabangsa, mereka mengungkapkan bahawa apabila mereka bertemu dengan pelarian Rohingya ini mengingatkan kembali kepada zaman dahulu apabila Aceh masih lagi ada konflik dan juga ada pergolakan, dan mereka memahami bahawa keperluan dan juga keterdesakan hidup sebagai seorang pelarian itu. Bagaimana kita dapat fahami juga apabila Tuan Haji pergi ke dua buah kem di Langsa dan juga di Bayan, bagaimana keadaan di kem di sana, bagaimana penempatan dilakukan semula, dan juga bagaimana koordinasi NGO dan sebagainya. Bagaimana kita dapat bayangkan dan juga gambarkan keadaan di dua buah tempat kem pelarian itu? Okey, insyaAllah, Alhamdulillah. Jadi kami sampai ni pada 1 Jun. 1 Jun ni selepas 2 minggu lah lebih kurang dia orang mendarat di Indonesia. Dan di dua-dua kem yang saya lawati itu,
dia punya pengurusannya adalah di bawah Dinas Sosial. Dinas Sosial Perlak, Dinas Sosial Kota Langsa. Dan mereka lah yang jadi yang mau koordinasi semua bantuan daripada mereka mendarat, dibawa masuk ke kem yang disediakan, dirawat kesihatan mereka, makanan mereka disediakan, pakaian dan segala macam kebajikan yang diperlukan oleh pelarian ni mereka atasilah. Dan yang menariknya kan, di Aceh ni, NGO ni memang digalakkan untuk masuk membantu dinas sosial dalam mengendalikan kerja-kerja harian. Bila kami sampai ke sana, memang ramai macam-macam NGO yang ada kat situ, yang dah balik pun ada. Jadi kita nampak dia punya banner-banner dalam camp tu, berpuluh-puluh banner. Maknanya mereka dah sampai kat situ, mereka dah memberikan bantuan dan membantu dinas sosial dalam segala apa yang diperlukan di tempat itulah. Melihat kepada penyertaan dan juga bantuan yang datang dari NGO dari Indonesia sendiri, bagaimana sebenarnya peristiwa seperti tragedi tsunami dan juga pergolakan di Aceh itu banyak membantu mereka untuk melakukan kerja-kerja kemanusiaan sebegini. Mereka tangkas dan begitu cepat untuk menghulurkan bantuan. Dan bagaimana jumlah yang ramai itu juga memastikan bantuan dapat sampai dengan baik, koordinasi, dan tidak ada ini dapat dilakukan, masih lagi dapat dilakukan dengan sistematik. Bagaimana kita dapat fahami itu? Itulah saya rasa lah kan, mungkin kajian tsunami itulah memang satu pengalaman dan pengajaran yang besar bagi mereka lah. Yang mana kalau pihak macam dinas sosial lah, pejabat daerah saja yang turun membantu dengan segala macam kekurangan dari segi kaki tangan, kepakaran, dan mungkin keuangan juga, jadi mereka tak boleh nak handle. Jadi memerlukan bantuan-bantuan rakyat tempatan. Rakyat tempatan dan juga NGO yang ada kepakaran masing-masing. Yang saya sampai kat sana, ada yang datang dengan kepakaran kanak-kanak. Kanak-kanak ni duduk dalam bot 4 bulan, stres contohnya. Ada yang kata muntah cacing dan sebagainya. Allah. Jadi kalau nak tengok kat sana tu memanglah kita tengok pelbagai permasalahan. Mereka duduk dalam bot ni, dia katakan lebih kurang 4 bulan. Sebenarnya daripada Burma Arakan ke Malaysia ke Indonesia taklah jauh sangat. Tapi saya rasakan kemungkinan besar perjalanan itu saja dilambat-lambatkan. Sebab mereka ni naik, tetapi duit tambang lah kita kata, bukan dibayar oleh penumpang tu, tapi dibayar oleh beberapa pihak yang lain, saudara-saudara yang ada di Malaysia. Kebanyakan Malaysia. Banyak mereka destinasi di Malaysia. Yang ada kat sini, abang, adik, kakak, cari duit untuk bayar passage dia. Dia punya tambang tu. Dia kepada penyelundup ni lah. Jadi dia tunggu tu. Seorang 7,000. Jadi 7,000 bila dah dapat duit, barulah mereka ni dikumpulkan mereka ni dalam satu kapal. Mereka ada kumpulan di Langsa tu difahamkan 4 kapal. Tapi bila dah dapat bayaran ni, mereka kumpulkan dalam satu kapal. Disumbat dalam satu kapal lah. Dibiarkan tengah laut. Okey, Tuan Haji, saya nak berhenti seketika dahulu, tapi mungkin selepas ni kita boleh sambung semula cerita sebegini, kerana kita memahami bahawa isu Rohingya ini bersangkut paut dengan beberapa isu yang kompleks. Satu, isu etnik itu sendiri. Satu, isu perdagangan manusia. Dan bila Tuan Haji berceritakan tadi bagaimana saudara mara di sini mengatakan duit dan sebagainya, itu mungkin ada satu perspektif lain yang kita perlu fahami juga. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam analisis awal ni selepas ini. Memang dah hadir kat sana lah. Okey, betul-betul kita dalam analisis awal ni, saya masih lagi bersama dengan Tuan Haji Muhammad Ashraf Shafiee, merupakan CEO bagi APR, iaitu Al-Iltizam Relief Program, yang baru-baru ini 1 Jun lepas berkunjung ke kamp pelarian Rohingya di Aceh. Dan tadi sebelum kita berhenti rehat, Tuan Haji dia mengatakan bahawa kebanyakan mereka terkandas hanyut di lautan kerana satu, memang untuk mendapatkan kebenaran untuk
mendarat di sama ada di Indonesia, Malaysia ataupun Thailand. Tapi dalam masa yang sama juga kebanyakan mereka ini mempunyai saudara mara yang sudah pun menetap di negara-negara tersebut, di Malaysia, Indonesia dan juga di Thailand, dan mereka ini ada dibayar dan sebagainya. Mungkin ada cerita yang kita dapat fahami hasil perbualan ataupun hasil cerita daripada mereka yang diselamatkan di Aceh, Tuan Haji. Yalah, kebanyakan yang mereka ni semasa di sana pun saya pun heran kan, ada dia ramai orang Rohingya sini akan telefon kat sana. Dia dapat nombor tak tahu macam mana dia dapat, dia telefon bertanya, tolong cari kakak saya, tolong cari abang saya, tolong cari adik saya, tolong cari anak saya dan sebagainya. Sebab apa ni, mereka ni memang dah ada kat sini, memang cita-cita mereka untuk setakat ini untuk memindahkan ahli-ahli keluarga mereka daripada Arakan, sekarang Rakhine State, untuk datang ke Malaysia. Yang ke Malaysia lah, yang ada yang Cox's Bazar, ada tempat lain tu macam-macam lah. Jadi sebab kebanyakannya suami akan datang dulu, yang lelaki akan datang dulu, keluarga, isteri, anak-anak ni tinggal sana. Jadi mereka akan datang kat sini, mereka akan bekerja, mencari duit, simpan duit, bila cukup duit mereka akan cuba usahakan untuk bawa mereka tu datang kat sini. Cara-caranya satu cara je lah, perdagangan manusia ni lah, penyedup ni untuk bawa mereka. Jadi sebab keadaan di camp sana memanglah kan, terutama di dalam 6 bulan yang akan datang ni, dalam keadaan ni memang berkata keadaannya hujan, sejuk, makanan tak cukup, sebab camp-camp ini tidak ditadbir oleh UNHCR. UNHCR sudah tidak dibenarkan mentadbir camp-camp pelarian di Arakan. Semua diuruskan oleh kerajaan Burma sendiri, yang dikawal oleh pihak tentera. Jadi makanan tu kebanyakan mereka mengatakan bahawa makanan kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Jadi tak cukup lah makan. Untuk menyampaikan bantuan ke Myanmar itu adalah satu matlamat, akan tapi itu jalan yang cukup sukar buat NGO khususnya kita di Malaysia. Dan ARP juga sendiri melakukan kempen untuk membina telaga dan juga berhasrat untuk menghulurkan bantuan khususnya di bulan Ramadan ini. Bagaimana kerjasama, bagaimana komunikasi dengan pihak di sana, satu perkara. Dan bagaimana dalam aspek hari ini untuk kita melihat isu Rohingya ini, NGO dan juga tidak boleh bergerak sendiri, perlu rangkaian yang lebih luas, perlukan sokongan yang lebih padu. Dalam aspek ini, bagaimana komunikasi, kerjasama dengan rakan-rakan NGO yang lain untuk membantu Rohingya, masyarakat Rohingya di Myanmar lagi. So untuk kalau maaf tu, untuk kita menghantar bantuan ke Myanmar ni satu yang untuk setakat ni boleh kata tersangat sukar. Sebab kalau UNHCR pun tak boleh nak masuk ke camp, kita lagi susah. Dan juga Arakan ni dia bersempadan dengan Bangladesh, dan persempadanan Bangladesh ni dikawal dan dia dah dibina pagar. Jadi nak masuk di Bangladesh pun walaupun dekat dengan Arakan tu pun sukar. Jadi kita memerlukan satu rangkaian kerja lah, rangkaian kerjasama dengan NGO, persatuan-persatuan yang beroperasi di kawasan tu. Kalau kami Al-Islam Relief Program ni, kita ada kerjasama dengan Majlis Ulama Rohingya. Majlis Ulama Rohingya ni dia di sini, tetapi mereka ni adalah orang-orang Rohingya yang dah lama duduk sini dan yang baru duduk sini. Ada yang duduk 20 tahun dekat sini. Dan mereka memang sentiasa ada perhubungan dengan tempat-tempat seperti Arakan, Cox's Bazar dan sebagainya. Jadi dengan melalui mereka lah bantuan disalurkan, baru bantuan dapat disalurkan. Seperti apa tadi lah, kalau kita nak bagi telaga, kita nak bagi korban, nak hantar bantuan beras, makanan, satu perkara yang sangat diperlukan lah kat sana. Dalam musim Ramadan ini, apa yang paling diperlukan di sana? Dia kalau nak tengok Ramadan ni banyak sebenarnya. Tapi setakat kemampuan kita kemampuan yang mungkin dihantar nanti. Kalau di Arakan ni, yang urgent adalah beras lah, makan. Beras, sebab makan tak cukup. Dan kami akan usahakan untuk menghantar beberapa tan beras, bukan menghantar beras lah, menghantar bantuan kat sana. Mereka akan cuba beli di sana, tak ada masalah nak beli kalau ada duit. Dan lepas tu telaga, sebab masalah telaga ni masalah air bersih. Masalah air bersih satu yang meruncing lah. Sebab apa yang saya tengok di Bayan,
tempoh hari di Aceh. di Aceh Kalau dilihat gambar ini, di Bayan tu saya antara masalah mereka ni cacing. Cacing memang cacing, saya sendiri pun saya dah pergi beberapa negara yang miskin. Tak adalah saya nampak masalah cacing macam tu punya kronik. Kan? Mereka ni ramai kanak-kanak lelaki dan perempuan perut buncit. Perut buncit, dan bila kegiatan kesihatan memeriksa mereka dan mendapati mereka tak hamil, yang perempuan ni. Mereka suspek hamil, macam hamil. Kerana ada dakwaan kata dirogol dan sebagainya. Yes, tak hamil. Okey, dan kami pun bantu juga kan bagi buat cek kehamilan dan sebagainya, tak hamil. Jadi apa dia orang buat? Akhirnya mereka periksa dan dapati disyaki cacing banyak. Jadi kami biasalah cacing, saya pun masa kecil-kecil tu cacing juga kan. Saya pergi ke Mojama orang cacing. Jadi tak nampak teruk macam tu. Jadi bagi makan ubat cacing. Bila makan ubat cacing, apa yang berlaku adalah cacing tu tak keluar ikut najis. Cacing tu terpaksa dimuntahkan. Keluar ikut mulut. Beratus-ratus ekor. Dan cacing tu bukan cacing kecil-kecil, cacing panjang-panjang. Yang dia orang kata cacing tanah. Tapi saya dah ada berbincang, boleh ke cacing tanah duduk dalam perut? Tak, kemungkinan tak. Jadi kemungkinan roundworm. Bila fikir hal macam tu, berapa lama dah dia orang ni kena cacing? Cacing tu bukannya dia datang daripada kapal. Cacing itu kemungkinan besar mereka sama ada mereka di berumah, diarahkan. Jadi di segi itulah, jadi itu yang kita usahakan untuk mereka kan punca, kawan-kawannya ada punca air bersih di Myanmar. Di Myanmar, kawan-kawannya makanan mereka ni mereka boleh basuh elok sebelum dimakan. Walaupun mungkin tak boleh masak. Kalau sayur dia basuh sebab ada air. Dan yang kedua, yang paling urgent sekarang ni, mereka pun merayulah untuk bantuan adalah untuk membaiki atap rumah. Mereka dah duduk dalam kamp ni sejak Jun 2012. Dah 3 tahun lah. 3 tahun. Dan atap rumah, kalau biasalah kalau kat rumah kat Malaysia ni 20 tahun saya tukar. Tapi atap dalam kamp ni bukannya atap rumah macam rumah kita, atap zinc, atap genting dan sebagainya. Tapi sana atap dia satu rumput. Kalau orang biasa pergi ke Bangladesh, ke India akan nampak, faham keadaan Indonesia ni, rumput. Okey, atau daun kayu jati. Atau yang ada cakap yang ada duit sikit. Sebab orang Rohingya ni ada yang gaya dulu. Yang ada duit sikit, atap rumah ni rumbil. Itu yang paling gaya. Dalam keadaan sekarang ini. Dalam keadaan sekarang. Dan mereka dah 3 tahun, dan kebanyakan atau cuma atap daripada daun jati ni dengan rumput ni dah rosak. Dah air masuk dalam rumah. Dan di cuaca di Burma, di Kemboja, utara Thailand ni sama je. Kering. 6 bulan hujan, 6 bulan panas. Sekarang ni musim panas. Ni dah kira penghujung musim panas lah. Sampai Jun, daripada Jun sampai Disember musim hujan. Pengalaman bantuan atap tu mungkin diperlukan buat masa ini. Dalam keadaan dia tak cukup makan. Okey, dalam keadaan sejuk. Bila musim ni sejuk. Hujan lagi. Dan time ni lah, masa inilah akan banyak berlaku kematian dan juga penyakit dan sebagainya. Tuan Haji, kita nak berhenti buat sekali terakhir, tapi selepas ini mungkin kita nak lihat apakah pergerakan ataupun apakah kemajuan bantuan yang telah dilakukan khususnya di kamp yang kita boleh bantu dengan mudah. Contohnya di Aceh, bagaimana kita membantu masyarakat Rohingya di Malaysia sendiri. Mungkin ada cerita yang kita boleh kongsikan selepas ini, dan juga bagaimana masyarakat Malaysia boleh membantu secara langsung dengan memahami secara keseluruhannya isu dan juga permasalahan ini. Itu kita bincangkan selepas ini dalam analisis awal ni. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Okey, betul lagi kita dalam analisis awal ni, Tuan Haji. Kalau kita bercerita mengenai bantuan masyarakat Rohingya ini, tadi Tuan Haji berkongsi cerita pertamanya turun ke kamp pelarian di Aceh dan juga membantu dalam misi untuk membantu membina telaga dan juga membaik pulih kamp pelarian di Myanmar, walaupun sedikit sukar di situ. Mungkin kalau kita melihat
apa yang kita boleh lakukan dengan mudah dalam tempoh yang terdekat ini? Contohnya di Aceh, mungkin ada beberapa kepakaran NGO tempatan dari Malaysia yang diperlukan di sana. Dan juga bagaimana gerak kerja NGO dan juga memahami usaha kemanusiaan dilakukan bagi masyarakat Rohingya di Malaysia khususnya. Kerana sudah masuk ke generasi yang ke beberapa generasi kalau dilihat kepada masyarakat Malaysia, Rohingya di Malaysia. Jadi kalau kita mulakan di Aceh dahulu, apa yang akan dilakukan selepas ini? Aceh sebenarnya alhamdulillah. Sebenarnya Aceh ni dah kerajaan tempatan dan juga NGO di Aceh itu memang telah membuat kerja yang baiklah. Kerja yang baik. Jadi apa yang diperlukan sekarang ni saya dari segi saya lah psikologi. Dia rawatan psikologi. Sebab mereka duduk di laut 4 bulan dalam keadaan berimpit-impit, makan tak cukup, air tak cukup dan sebagainya. Mereka sangat tertekan dan stres. Dan keduanya tentang pendidikan. Apa jadi dengan anak-anak ni? Anak-anak yang umur yang saya tengok tadi umur bawah umur 5 tahun ada 70 orang. 70. Ramai. Kan? Jadi saya dapati ada mahasiswa-mahasiswa di Aceh yang berusaha untuk memberi pendidikan, tapi mereka tidak berada di sana secara sekejap saja kan. Jadi untuk jangka panjang kena dipikirkan tentang apa yang perlu dibantu di segi itulah dan juga mungkin penempatan mereka. Dan kalau di Malaysia ni memang Malaysia ni ada 40,000 sekarang ni orang Rohingya di Malaysia, dan antara mereka ni adalah mereka pegang kad UNHCR, ada yang bekerja dan sebagainya. Kemiskinan sangat tinggi lah. Kemiskinan sangat tinggi, kadar kemiskinan tinggi. Dan yang kritikal saya melihatnya pendidikan, terutama pendidikan agama. Sebab dari segi education dia ada REC, Rohingya Education Center, yang ambil peranan pendidikan akademik. Tetapi agama pendidikan agama. Mereka dia orang Islam. Dan ada beberapa persatuan individu sedang buka sekolah-sekolah agama. Budak-budak ni boleh bersekolah kat situ. Dan tetapi mereka ni tak ada punca keuangan, dana. Dan saya dapati ada beberapa sekolah dah ditutup pun. Tak mampu nak bayar sewa, nak bayar api, bayar air, bayar gaji guru. Tak jangan kata gaji lah, sagu hati guru lah. Tidak mampu dilaksanakan. Tapi kami alhamdulillah kami ada satu program, dah kami mulakan program-program ni untuk membantu sekolah-sekolah agama Rohingya, madrasah, ma'tafiz dan tahun ni kami dah sejak 2 bulan yang lepas kami dah bantu 2. Satu di Meru, satu di Gombak. Dan kami ada peranan ada perancangan yang akan datang selepas raya lah insya-Allah. Macam mana kita boleh bantu sekolah ni supaya dia mendapat pendapatan tetap tiap-tiap bulan. Boleh menjana, boleh bergerak secara sendiri. Ya, jadi kita nak dia boleh financially, nak kata financially independent lah, tapi dia ada stable resources of fund. Jadi dia tahu dah bulan ni sewa dah ada duit, api dah ada duit, air dah ada duit. Itu yang sedang dirangka. Tuan Haji, kalau kita melihat bahawa isu Rohingya sudah berlarutan sejak sekian lama, akan tetapi untuk masyarakat Malaysia secara keseluruhannya mungkin baru dapat memahami isu ini dan juga kesedaran itu dapat secara meluas sejak sebulan yang lepas. Bagaimana sebenarnya untuk membantu? Mungkin ramai yang nak membantu, akan tetapi bagaimana bantuan itu datang dengan kefahaman, datang dengan saluran dan juga cara yang betul dan sebagainya. Kerana ini penting. Isu ini bukan isu setahun 2 tahun, tapi isu yang sekian lamanya. Dan bagaimana di masa akan datang peranan NGO dan juga peranan masyarakat yang ingin menyumbang ini dapat diselaraskan dengan baik. Bagaimana itu Tuan Haji? Saya mengharapkanlah NGO kita juga memberi pandangan kepada Rohingya ni secara berterusan. Kadang-kadang kita bantuan kepada zon-zon konflik ialah bermusim. Jadi kita NGO perlu sangat ada long term plan. Bila kita nak bantu sesuatu masyarakat tu, kita mesti ada long term plan. Itu pun salah satu kami punya misi lah. Misi kami adalah untuk memberi bantuan bukan touch and go. Dan masyarakat yang menyumbang juga tidak bermusim juga. Ya, tak boleh bermusim. Dan kita bantu tu kita fokus apa yang kita nak buat dan kita pastikan kejayaan tu dapat dicapai. Dan jadi itulah NGO ni mesti ada long term plan. Tak boleh touch and go. Okey, saya rasa ini saja masa yang kita ada. Banyak lagi kita nak kongsikan cerita, tapi itu saja yang masih ada bersama Tuan Haji. Terima kasih banyak kepada anda yang ingin mengetahui dan juga cara yang menyumbang. Kami dah nyatakan sebentar tadi, dan mungkin boleh terus bersama di laman web dan juga di Facebook Al-Ittijam sendiri. Mungkin ada boleh dapatkan juga maklumat di esraawani.com kalau kita uploadkan nanti. Sekian saja analisis awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi malam esok. Terima kasih. Terima kasih banyak Tuan Haji. Thank you.